Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمد الله تعالى ونشكره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني أما بعد. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan adik jemaah sekalian, syukur alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi bagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Taisir Al-Allam juzuk yang pertama, muka surat 167. Pada malam ini kita akan huraikan hadis yang kita telah baca minggu sudah, iaitu hadis yang ke-73 dan 74. Makna ringkas. Dalam kedua hadis ini menerangkan kepada kita bagaimana caranya kita sebagai makmum untuk mendirikan solat mengikut imam. Itu dalam kedua hadis yang kita baca itu. Maka Nabi SAW telah pun menunjukkan kepada kita sebagai makmum hikmah tujuan dijadikan imam itu sebagai ikutan kita, ya tak? Maka janganlah kita ataupun janganlah ada di antara kita yang yakhtalif, yang melakukan perkara yang berlainan daripada apa yang diamalkan oleh imam, khasnya di dalam masa mengerjakan solat, amali solat. Sesungguhnya seharusnya kita menjaga, ya tak? Perpindahan rukun, khasnya perpindahan rukun itu dengan nizam, dengan ada peraturannya, dengan kehalusannya. Jangan kita dahulu, jangan terlampau kemudian, itu maksudnya. Fa iza kabara al-imam lil ihram, apabila imam takbiratul ihram untuk memulakan solat, maka hendaklah kita pun takbiratul ihram sebagaimana imam takbiratul ihram tadi tak? Hendaklah dilakukan kemudian daripada imam. Wa iza raka, dan apabila imam rukuk, farka'u ba'dah, maka hendaklah kita rukuk selepas imam rukuk. Pastikan imam rukuk dulu. Dan seterusnya, apabila imam membaca, bangun daripada rukuk, imam baca apa dia? Imam baca sami'allahu liman hamidah, maka kita pun fahmaduhu ta'ala biqaulikum, hendaklah kita kata rabbana lakal hamdu. Kita tak kata dah sami'allahu liman hamidah. Sebab apa? Imam dah kata dah. Kita masa bangun rabbana lakal hamdu. Dan ada kaul yang mengatakan, hadis yang kedua yang kita ambil minggu sudah, Rabbana walakal hamdu. Mana kedua-dua boleh. Sama ada Rabbana lakal hamdu ataupun Rabbana walakal hamdu. Wa iza sajada, apabila imam sujud,
Fatabi'u, hendaklah kita ikut sujud. Mana ikut sini, dia dulu baru kita sujud. Wa iza shalla jalisan li'ajzih, dan kalau sekiranya imam mendirikan solat dengan sebab kelemahan dia, sakit keuzuran dia, dia sembahyang duduk. Duduk anil qiyam, dia tidak mampu berdiri. Fatahqiqan lil mutaba'ah, untuk memastikan kita ikut imam, sallu julusa, juga kita hendaklah sembahyang sama duduk. Duduk juga. Tapi kalau sekiranya biasanya kadang-kadang masjid ada apa ni, kita tirai kan untuk wanita tu sampai gelap, tu saya tak suka tu. Biar cerah macam ni nampak. Kadang-kadang kita sujud tilawah di dalam solat. Ya tak? Bukan ke semua orang faham sujud tilawah. Wasjud waqtarib, contohnya kita sujud tilawah. Yang belakang tu dia pun Allahu Akbar rukuk. Duk tunggu kemana. Orang yang faham tak apalah. Maka kalau sekiranya nampak kita orang lelaki tak ada masalah lah nampak dengan imam dah. Begitu. Walau kuntum 'alal qiyam qadirin. Dalam kitab ini, Tok Syekh pengarang kitab ini dia kata walau kuntum 'alal qiyam qadirin, walaupun kamu sebagai makmum mampu berdiri. Tapi oleh kerana mutaba'ah al-imam, nak kena ikut imam, kena duduk juga. Ini kita tengok huraian ni dulu lepas tu baru kita tengok pandangan ulama. Maka sesungguhnya Aisyah menceritakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu ketika mengadu sakit. Mana sakit ini uzur yang tidak boleh sembahyang berdirilah. Basalla jalisan, lalu baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang berduduk. Daripada Allahu Akbar sehinggalah salam, baginda duduk. Wa kana sahabah yadhunnuna anna alaihimul qiyam liqudratihim alaih. Sedangkan para sahabat pada ketika itu sebagai makmum, oleh kerana mereka menyangka mereka ini sihat, tidak sakit, berdirilah. Ya tak? Sedangkan imam ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk, mereka berdiri. Liqudratihim alaih. Fasallu wara'ahu qiyaman fa asyara ilaihi an ajlisu. Bila dah Nabi nampak semua sahabat sembahyang berdiri, tidak, maka baginda sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada mereka supaya duduk. Tidak, supaya duduk. Mana duduk? Bagaimana yang Nabi duduk tadilah. Itu dia. Inilah yang dikatakan bahawa bagaimana pandangan ulama akan kita bahaskan insya-Allah nanti Bagaimana pandangan ulama dalam hal-hal tersebut. Baik, kita teruskan lagi. Falamman sarafa minas salah, bila dah selesai salat. Baginda selesai salat, lalu baginda menghadap kepada jemaah tadi ini, para sahabat, arsyadahum ila annal imam la yukhalif. Baginda mengatakan bahawa jangan kamu bercanggah dengan amalan imam. Kalau imam duduk, kamu pun duduk. Untuk nak memastikan litahqiq al-mutaba'ah at-tammah wal iqtida' al-kamil. Untuk nak memastikan bahawa kamu sebagai makmum mengikut imam dengan sempurna, iaitu kalau duduk, duduklah, diri dah. Bihaisu yusalli al-ma'mum jalisan ma qudrati 'ala al-qiyam li julusi iman al-'azim. Di mana dikatakan di sini, sedangkan makmum walaupun dia berkuasa berdiri, tapi sebenarnya dia kena duduk, sebab barulah dinamakan mengikut imam. Ini pandangannya. Pandangan Tok Syekh pengarang kitab ini berdasarkan kepada makna ijmali dulu. Baik, sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, baru kita nak masuk ikhtilaf al-ulama.
Perbezaan pandangan di kalangan ulama mengatakan adakah kita kena berdiri ke, kena duduk dan sebagainya, ada perbezaan pandangan di kalangan mereka. Ikhtalafal ulama'u fi sihhati ihtimamil muftarad bil mutanaffil. Mula-mula ulama nak bincang tentang boleh ataupun tidak seorang nak semayang fardu nak semayang di belakang imam yang semayang sunat. Tak? Boleh ataupun tidak? Menurut pandangan Imam Maliki dan Hanafi dan juga yang termasyhur dari kalangan mazhab Hanabilah, ada Hanbali, dia mengatakan ila adami sihhah, tak boleh, tak sah, dia kata. Ini pandangan tiga mazhab ini. Tak boleh, dia kata, tidak sah. Apa dalilnya? Mereka berdalilkan kepada hadis yang bersama dengan kita, iaitu innama ju'ilal imamu liyutamma bih fala takhtalifu alaih. Dia ambil situ. Dia kata sesungguhnya imam tu dijadikan kepada kamu untuk kamu ikut dia. Maka jangan kamu buat lain daripada imam buat. Tadi ni dibahas mengenai dengan duduk dengan berdiri. Dan juga dia ambil dalil juga, kalau sekiranya imam sembahyang fardu, hendaklah kamu sembahyang fardu. Kalau sekiranya imam sunat, sunat. Begitulah maksud di sini. Baik. Wa kaunul imam ma'mum muftarida. Katalah makmum sembahyang fardu, imam sembahyang sunat. Mukhalaf. Maknanya dah berbeza salat makmum dengan salat imam itu di segi niat. Di segi niat pun dah beza dah. Ingat tak? Imam sengaja aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat kena datang lah contohnya. Dia kata fardu. Tiba-tiba ada pula makmum nak sembahyang sunat. Dia niat sunat. Tentu berbeza. Itu maksud yang dibincangkan di sini. Wa huwa min asyad anwa' al-ikhtilaf. Dia kata sini ini adalah ikhtilaf yang berbeza, jauh bezanya di antara sunat dengan fardu. Tak? Beza apa? Sunat dengan fardu. Sebab itu dikatakan amalan solat ini kekuatannya duduk di mana? Duduk di niat. Tak? Kita sembahyang fardu ke, sembahyang sunat dan sebagainya. Itu pandangan tiga mazhab tadi, mengatakan tidak sah. Cuba kita lihat pula satu lagi pandangan siapa? Itu Syafi'i. Wa zahaba Syafi'i wal Auza'i wat Tabari ila sihhati ittimamil mutarib bil mutanaffil. Kata Imam Syafi'i dan juga Auza'i. Auza'i ini bukan ahli mazhab tapi ulama hebat ni. Wat Tabari, Tabari ini pengarang kitab Tabari itu, tafsir Tabari itu. Dia kata apa? Ila sihhah, sah apabila seorang makmum yang sembahyang sunat dia imamkan imam yang sembahyang fardu. Ataupun terbalik. Ataupun dia sembahyang fardu, imam sembahyang sunat bil mutanaffil. Ni Syafi'i ni. Itu yang kita buat bukan tak? Ini adalah satu riwayat yang lain daripada Imam Ahmad. Ada juga daripada Ahmad, di mana Imam Ahmad dia ambil daripada hadis yang lain, dan pandangan Ahmad ini juga disetujui oleh Ibnu Qudamah dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qayyim berdalilkan hadis Muaz al-Muttafaq alaih, hadis yang diriwayatkan oleh Muaz. Apa dia hadisnya? Kana yusalli ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam summa yarji'u fa yusalli biqaumi tilka salah. Ceritanya ada seorang sahabat, dia dah sembahyang dah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang fardu, kemudian dia balik ke kampung dia,
tiba-tiba orang suruh dia sembahyang sebagai seorang imam, dia pun sembahyang sunat, sedangkan makmum dia di kampung dia itu sembahyang fardu. Ini dalil dia. Jadi Tok Syekh tadi ni dia sembahyang 2 kali lah. Dengan Nabi dia sembahyang fardu, dia balik kampung dia sembahyang sunat. Karena apa? Karena dia orang yang hebat, orang nanti dia jadi imam, makmum sembahyang fardu, dia sembahyang sunat. Ini dikatakan boleh ni. Yang Syafi'i ambil dalil, inilah dalilnya. Tuan-tuan dan sekalian, Dan juga mereka mengambil dalil daripada hadis yang lain. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bi ta'ifatin min ashabi bi salatil khauf rak'atain. Summa sallam. Summa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain. Summa sallam. Rawahu Abu Dawud. Dalam hadis ini, tuan-tuan dan sekalian, menceritakan kepada kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sembahyang khauf, sembahyang di medan perang. Mula-mula Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang dengan satu taifah, satu gerombolan askar daripada sahabat dia dalam salatul khauf. Salatul khauf ni nama dia sembahyang perang lah, masa perang ni lah. Dia 2 rakaat. Ya tak? Kemudian baginda bagi salam. Summa shalla bi ta'ifatil ukhra rak'atain. Gumpulan yang pertama tadi ini sembahyang 2 rakaat, dia bagi salam, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang pula dengan gerombolan yang kedua 2 rakaat, kemudian bagi salam. Inilah di antara dalil yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i, Auza'i dan Tabari. Mengatakan boleh. Tuan-tuan dan sekalian, pernah tak kita buat? Pernah kita buat. Contohnya kita dalam perjalanan nak pergi Kuala Lumpur, singgah tengah jalan. Ar-Inar kan tak? Tapi kita perhati tengok, Masya Allah, dia tak mau sembahyang berjamaah. Seorang sana, seorang sini, seorang. Masya Allah, kenapa? Jamaah, ikut jamaah. Sudah ambil uduk, tengok siapa yang paling dekat. Sembahyang berjamaah dengan dia. Oh, boleh jadi dia sembahyang agak-agak, dia sembahyang apa? Qasar ke? Tidak, pendek ke? Ataupun dia sembahyang sunat ke? Aku nak sembahyang fardu. Masya Allah. Inilah timbulnya. Allahu Akbar belakang dia. Kalau dia qasar 2 rakaat, kita sambung. Kalau kita nak buat panjang, sambung lagi. Ya tak? Biasalah. Apatah lagi sembahyang siang kan? Sunat ke? Fardu ke? Sir semua tak? Bacaan perlahan. Itu dia. Jadi wallahu alam, apa sebab kita perhati tengok ya? Kita singgah di gurun ke dekat mana-mana ke, seorang-seorang. Kecuali yang grup satu kereta tu, dia imam. Ya tak? Kalau seorang-seorang masuk tu, tak ada lah. Dia tak mau jadi. Agak macam mana? Apa keyakinan dia? Adakah dia tu sembahyang tak sah? Kalau tak sah, kenapa dia nak sembahyang? Dia tu songkok pun tak pakai? Ya Allah. Tak, saya kata. Sampai ke situ dia baca. Tak? Jadi tuan-tuan dan sekalian, ini dia ilmu untuk kita nak guna pakai bila sampai keadaan demikian. Sebagai contoh. Ya tak? Dan seterusnya kita lihat lagi. Wan Nabi alaihi salatu wasallam fi salat saniyah mutanafil. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia sembahyang hak yang kedua dalam gumuran, untuk gumuran yang kedua tadi ini, dia kata sembahyang sunat. Hak yang pertama saja fardu. Itu dalam bab sembahyang khaf lah. Wa ma'na fala takhtalifu alai ay fi af'alis salah. Makna yang dibincang tadi, dia kata janganlah kamu berbeza dengan imam apabila kamu nak ikut imam, ai fi af'alis salah, dalam amalan solat. Tak? Wal qailuna bi sihhatis salah. Kita nak lihat qaul yang mengatakan sah mengikut walaupun imam sembahyang sunat tadi, yalzimuna ghairul musahhihin lima, apa dia? Apa pandangan mereka? Dia kata antum tusahhihuna salatul bil mutanaffil ma ikhtilafi ma fi niyyah kallati tamnunaha
fa yulzimukum atanaqus bil istidlal. Walaupun begitu, memanglah dari segi niat berbeza. Dia niat sunat, yang ini niat fardu. Baik. Sebab itu dia katakan ada perbezaannya. Baik. Walaupun begitu dia kata waqtalafu aidan fi salatil ma'mum julusan mal qudrah. Ini baru kita nak bincang mengenai dengan imam duduk, makmum berdiri ini. Mereka berselisih pandangan pula tentang makmum duduk dalam keadaan dia boleh berdiri ma'al qudrah 'alal qiyam. Makmum tadi ini boleh berdiri khalfal imam al-ajiz 'alal qiyam. Dia sembahyang di belakang imam yang tidak mampu berdiri ini, dia duduk. Itu dia. Fazahabat az-zahiriyah wal auza'i wa ishaq. Menurut pandangan zahiriyah, zahiriyah bukan ahli mazhab ni, auza'i, ishaq, bahawa anal ma'mumin yusalluna khalfal imam al-ajiz mal qiyam julusa walau kanu qadirin 'alal qiyam. Pandangan mereka zahiriyah, auza'i, ishaq mengatakan kalau sekiranya imam duduk, maka makmum juga kena duduk walaupun mereka boleh berdiri. Walau kanu qadirina 'alal qiyam. Ini pandangan daripada Az-Za'i tadi. Wastadallu 'ala zalika bi hadzal hadisain. Mereka mengambil dalil daripada hadis yang kita baca minggu sudah, iaitu hadis yang ke 73 dan 74. Dah jelaslah. Baik. Dan juga mereka mengambil dalil daripada dua hadis ini, apa yang disebut sebagai makna, dihuraikan dengan makna itu, itulah jelas. Kemudian kita nak lihat pula pandangan Imam Hanafi dan Syafi'i dan selain daripada mereka berdua. Ila annahu la yajuzu lil qadir 'ala al-qiyam an yusalli khalfal qa'id illa qa'imah. Pandangan Imam Abu Hanifah, Hanafi dan Syafi'i, dia mengatakan, dia kata annahu la yajuzu lil qadir 'ala al-qiyam an yusalli khalfal qa'id illa qa'imah. Apa maksud? Maksudnya bagi siapa yang mampu berdiri, ni makmum ni, makmum yang boleh berdiri, dia tidak uzur, dia kata bila dia semayang di belakang seorang imam yang duduk, dia kena berdiri. Pula dah beza tu, illa qa'imah. An yusalli khalfal al-qa'id. Qa'id ini makna imam yang duduk, illa qa'imah, makmum tadi hendaklah dia berdiri. Mana satu nak ikut? Ya tak? Tuan-tuan dan puan sekalian, masing-masing ada kekuatan, ada kekuatan hadis. Apa dalil mereka? Wahtaju, mereka mengambil dalil bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla fi marad mautihi qa'idah. Satu ketika baginda sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan uzur, yang uzur itu membawa baginda wafat, maut, dia sembahyang duduk qa'idah. Wa shalla Abu Bakar, Abu Bakar sembahyang belakang Nabi. Wan nas khalfahu qiyamah, Abu Bakar dan juga makmum lain, sahabat yang lain, semua berdiri. Muttafaqun alaih. Hadis ini muttafaqun alaih, disetujui oleh semua ahli hadis. Ini dalil yang digunakan pakai oleh Abu Hanifah wa Syafi'i dan selain daripada mereka berdua. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang disebut sini sudah jelas kepada kita, iaitu bi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fi marad mautihi qa'idah. Maknanya
tak lama, tak berapa kali solat yang dilakukan oleh Nabi dalam keadaan dia duduk ini kerana apa? Waktu dia betul-betul dia sakit. Yang bawa maut. Baik. Orang-orang yang memberi jawapan kepada dua hadis ini, yang kita tengok jawapan-jawapan ni, ada yang mengatakan al-awwal. Yang pertama dia mengatakan hadis yang dibawa datang kepada kita. Hadis yang berapa? Kita tengok tadi. Hadis yang ke-73 dan 74. Dia kata sah sembahyang duduk bagi orang yang ajiz, orang yang lemah. Bil qa'id al-qadir. Duduk yang mampu, mansuha bi hadis salatu fi marad mauti bin nas qa'ida wa hum qa'imun. Jadi dia kata balik, orang yang mengatakan mesti duduk juga itu, dia kata dengan sendirinya hadis itu mansuh. Mansuh apa makna mansuh? Makna terbatal dengan sendirinya berdasarkan kepada hadis yang baru kita baca hari ini, iaitu ketika Nabi SAW sembahyang dalam keadaan duduk ketika dia sakit, sedangkan makmum belakang qaimun khalfah. Makmum di belakangnya berdiri. Macam mana nak buat kita? Tapi kalau makmum tak boleh berdiri, orang lain lah ganti, ya tak? Tapi oleh kerana Nabi SAW berani, siapa nak ganti dia? Walaupun dia dalam keadaan duduk. Walam ya'murhum bil qu'ud. Pada ketika itu Nabi SAW nampak Abu Bakar, nampak sahabat-sahabat lain di belakang dia. Walam ya'murhum bil qu'ud. Nabi tidak memerintah, tidak menyuruh para sahabat tadi duduk macam mana dia duduk. Mana kekal berdiri. Wa hadzal jawabu lil Imam Syafi'i wa ghairu. Inilah pandangan Imam Syafi'i, termasuk Abu Hanifah tadi ini, yang mengatakan tidak semesti duduk bersama. Baik. Lagi, ada pandangan lagi? Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tertanya-tanya, mana satu aku nak ikut ni? Ada? Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, di ujung nanti dia ada ma yu'khazu minal hadisain. Apa yang dapat kita petik daripada dua-dua hadis ini? Ada banyak. Ada 9 perkara yang dia terang kepada kita. Yang ni yang kita nak guna pakai ni. Jadi sekarang ni kita nak tengok dulu ikhtilaf ulama. Perbezaan pandangan di kalangan ulama dulu. Baik. Kata Imam Ahmad, an-nashu, yang dikatakan nasah tadi ni, nasah dengan sebab Nabi pernah sembahyang sama duduk, para sahabat berdiri, Nabi tak suruh duduk itu. Dia kata apa? Al-aslu adabun nas bainan nususi syariah. Dia kata sebenarnya asalnya tidak ada nas, tidak ada nasah, tidak ada yang dikatakan nas syarak ini tidak pernah dibatalkan. Gitulah maksudnya. Selama mana boleh himpun dua-dua itu, dia ambil kira dia di kepahaman, tak boleh dibatalkan. Mana boleh salah satu syariat Islam tiba-tiba dibatalkan dengan ada satu syariat lain. Tak boleh. Melainkan kita tengok syariat ini suruh diri, syariat ini suruh duduk, kita tengok apa kebetulan-kebetulan. Tapaul, kebetulan-kebetulan, yang ni boleh begini, yang ni boleh begini dan sebagainya. Itu orang yang kita kata jalan tengah. Sebab itu pandangan Imam Ahmad. Dia kata wajib al-masir ilaih. Maka dengan itu dia kata tengok sungguh-sungguh apa puncanya, ada urudul hadis dan sebagainya, baru kita kembali kepada situ.
Jangan terus kita mengatakan, oh ini dibatalkan, hadis ini dibatalkan, ini dimansuh dan sebagainya. Kira, itu bagi orang yang cermat, bagaimana nak memaham hadis itu. Kalau hadis itu nampak macam bercanggah. Itu yang pertama. Wal al-jawabu sani. Yang kedua pula, dalam perbahasan mereka mengenai dengan hadis ini, dia kata apa? Dia kata da'wa at-takhsis bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ya'umma jalisan wa la yasahlu li ahadin ba'dah. Itu pula. Pandangan yang kedua. Pandangan yang kedua, mereka mengatakan bahawa ini adalah khusus kepada Nabi sahaja. Yang boleh Nabi sebagai imam sembahyang duduk, kemudian makmum berdiri tadi ini. Beda. Dia kata wala yasah li ahadin ba'dah. Bagi selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam tak boleh buat begitu. Kalau zaman kita ni cari orang boleh berdiri lah. Ya tak? Jadi imam. Ini pandangan yang kedua. Ini pandangan siapa? Pandangan Imam Malik dan jamaah min atba'ih, dan begitu juga pengikut-pengikut dia. Baik, apa dalil pula? Ada dalil. Bukan mereka memberi pandangan begitu, ada dalilnya. Wal mukhassis indahum, yang kita katakan dakwah takhsis tadi ini, yang dikatakan khusus kepada Nabi itu, pada pandangan mereka ada hadis li Syu'bi an Jabir marfu'. Hadis Syu'bi daripada Jabir, hadis marfu'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'ammana ahadun ba'di jalisa. La yu'ammana ahadun ba'di jalisa. Jangan ada salah seorang daripada kamu selepas aku nak jadi imam dalam keadaan dia duduk. Itu dia. Kalau nak jadi imam, kena berdiri. Kalau tak boleh berdiri, jangan jadi imam. Panggil orang lain. Nampak tak? Ini dalil yang mereka pegang. Maknanya, betul lah apa yang dikatakan da'wat takhsis bin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi an ya'um majalisan wa la yasali ahadin ba'da tadi. Hanya Nabi sahaja yang boleh mengimamkan jamaah, para sahabatnya dalam keadaan dia duduk. Nabi, tuan-tuan dan puan sekalian, siapa yang nak berani nak ambil tempat dia? Ya tak? Maka dengan sebab itu Nabi kata, kalau lepas aku nanti tidak ada orang, tidak boleh bagi seseorang itu yang nak jadi imam ketika dia duduk. Ya tak? Carilah orang yang boleh berdiri. Baik. Walaupun begitu, ada pula yang mengatakan, dijawab balik hadis ini, dia kata bi annahu la yasihu bi wajhi min al-wujuh. Hadis ini tak berapa sah, tak berapa jelas pula dah. Ya tak? Tapi hadis marfu' ni daripada Syu'bi an Jabir marfu'an. Baik, apa kata Imam Daqiqul Ain? Kata Imam Daqiqul Ain, dia kata apa? Dia kata qad urifa anna al-asl adam takhsis. Walau bagaimanapun asalnya tidak dikhusus kepada Nabi sahaja. Hatta yadullu alaihi dalil. Kecuali kalau sekiranya ada dalil, baru kita boleh sebut secara khusus. Maknanya hadis la yu'ammana ahadun ba'di jalisani, dia tak boleh pakai. Dia tak mau pakai aja hadis ini. Dia kata la yasa bi wajhi min al-wujuh. Hai, tuan-tuan dan puan ya. Baik. Banyak lagi pandangan-pandangan, di antaranya ada sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu faqil ya Rasulullah inna imamana marid. Ada satu ketika Usaid bin Khudair dia jadi imam kaumnya. Tiba-tiba datanglah Nabi menziarah mereka itu. Lalu ditanya, ya Rasulullah inna imamana marid. Imam kami ini sakit. Ni Usaid bin Khudair ini imam kampung kami ini dia sakit, marid. Faqala idza shalla qa'idah fa sallu qu'udah. Jadi Nabi pun kata kepada Usaid dan para sahabat rakan-rakan dia kata, idza shalla qa'idah, kalau imam kamu sembahyang duduk, fa sallu qu'udah. Maka hendaklah kamu sembahyang duduk. Ikut tu imam. Wa zahabal Imam Ahmad ila tawassuq baina hazail qaulain. Nampak tak? Bagaimana Imam Ahmad dia nak letakkan kepahaman hadis ini dalam dua keadaan. Apa dia? Di antaranya ibtida'u bihimul imamur ratib as-salah qa'imah summa atalla fi asna'i fajalasu atimmu khalfa qiyaman wujuba. Dia kata begini pula. Bila kita semayang bersama dengan imam berdiri, tiba-tiba dia duduk, maka kamu terus semayang berdiri, jangan duduk. Itu nak ambil jalan tengah tu. Dia kata kemungkinan imam mula-mula dia berdiri, tiba-tiba dia rasa uzur, dia duduk. Tidak? Pada ketika itu kamu terus berdiri. Nampak tak? Dia jalan tengah. Amalan bi hadis salatun Nabi wa Abi Bakr wan nas hina maradul maut. Diambil daripada cerita di mana Nabi SAW ketika dia sakit, sebelum wafat, dia jadi imam, Abu Bakar dan jamaah lain sembahyang dalam keadaan dia duduk bersama dengan Nabi. Duduk ke berdiri ni? Berdiri. Walam yakmur bil qu'ud. Sedangkan Abu Bakar dan para sahabat sembahyang berdiri. Ketika Nabi sembahyang dalam keadaan sakit, duduk macam ni. Sebab di atas tadi kita berjumpa dah. Walam ya'muruhum bil qu'ud. Walaupun Nabi nampak Abu Bakar dan para sahabat yang lain berdiri, Nabi tidak menyuruh mereka duduk. Inilah yang katakan nak dipadankan, nak diambil kebetulan-kebetulan. Bagaimana kedua hadis ini, jangan tolak hadis ini, jangan tolak hadis ini, tak boleh. Tapi cari pendekatan di antara dua hadis. Inilah kita berjumpa. Sebab itu dia katakan menghimpunkan kedua-dua hadis ini adalah satu cara yang cukup baik. Dia kata apa? Tatalaqa fihi al-ahadis as-sahihah al-muta'aridah. Supaya kita ketemukan di antara kepahaman dua-dua hadis ini, pada asalnya hadis ini seolah muta'aridah. Hadis ini bercanggah. Ada? Yang ni kata mesti duduk, yang ni kata berdiri pun tak apa. Ada? Tapi ambil jalan tengah, bagaimana nak menjadi satu kepahaman kita. Wala syak, tidak syak lagi bahawa menghimpunkan nas-nas tadi ini jangan mudah ditolak begitu saja. Aula minan nas wa tahrif. Jangan kita cuba nak tolak. Salah satu daripada hadis ini nak nasah begitu saja tak boleh, dia nas syariat. Dan begitu tahrif, kita nak tahrifkan, nak ubah makna dia pun tak boleh. Sebab apa? Sebab ada hadis yang dilafazkan ataupun yang diriwayatkan oleh, misal kata Ibnu Hajar dan sebagainya, dia menguatkan hadis ini. Ini dia, tuan-tuan dan puan sekalian, barulah kita cuba nak masuk kepada ma yu'khaz minal hadis. Masa pun dah tak apa nak izin kita, ya tak? Ada lagi tak? Cubalah sekarang sempat Apa yang dapat kita petik daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Yang pertama,
wajib mengikut makmum mengikut imam di dalam solat, wa tahrim al-musabaqah. Dia tidak boleh mendahulukan dengan imam. Itu yang pertama. Tak boleh nak takbir dulu, tak boleh nak rokok dulu, tak boleh nak bangun daripada rokok dulu daripada imam, biar imam dulu. Tahrim, diharamkan. Tahrim mukhalafatihi wa butlan as-salah biha. Yang kedua, haram bercanggah dengan imam. Buat satu benda bercanggah dengan imam. Wa butlan as-salah biha. Bukan saja haram, batal solat itu. Ada batal. Yang ketiga, al-afdal fil mutaba'ah, yang afdal ketika kita ikut imam, an taqa'a a'mal al-ma'mum ba'da a'mal al-imam mubasharatan. Bila imam rokok, bila imam tak ambil takbiratul ihram dulu. Bila imam takbiratul ihram, Allahu akbar, kita pun terus Allahu akbar. Jangan duk tunggu lama-lama, mubasyarah. Itu afdalnya. Tidak. Tapi pasti imam dulu takbiratul ihram. Jangan duk tunggu, jangan duk sembang lagi. Apa hamba. Jangan. Allahu akbar terus. Tidak. Sebab tu kita bersedia dah. Imam kata sawu sufakum fa inna taswiyatus saf min tamamis solah. Kita berdiri tu nak solat dah. Jangan dapat kerja lain lagi. Allahu akbar saya imam, kita pun Allahu akbar. Jangan duk tunggu lagi. Nah. Apa kata fuqaha? Dia kata tukrah al-musawah wal muwafaqah fi hadzal amal. Ahli fiqh mengatakan makruh bila kita sama. Tu imam Allah, kita buat Allah sama-sama. Itu musawah. Wal muwafaqah, dia kata tak boleh. Kalau dulu dah batal lah pula. Kalau sama-sama, makruh. Dan yang keempat, kalau sekiranya imam semayang duduk kerana dia tak mampu berdiri, li'ajzihi 'anil qiyam, shalla khalfahu al-ma'mum julusan, maka pada ketika itu makmum di belakangnya semayang duduk, walau kanu qadirina 'alal qiyam, walaupun mereka mampu berdiri. Tahqiqan lil mutaba'ah wal iqtida', ini nak memastikan itu yang dinamakan ikut imam. Wallahu alam. Tuan-tuan dan puan sekalian, untuk malam ini setakat inilah dulu. Ya. Kalau imam berdiri, kita sembahyang akan bangun macam mana Ustaz? Imam berdiri, kita sembahyang? Oh, itu duduk. Boleh sebab kita uzur. Tapi yang sembahyang atas kursi itu uzur. Kalau sengaja tengok orang di kanan atas kursi, oh relax aku nak buat begitu. Jangan. Dia tak boleh lah. Ya. Dia mesti dalam keadaan uzur. Allahu alam ya. Itu saja untuk malam ni, yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Salah silap itu dua kelemahan saya sendiri. Sama-samalah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.